رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله رسول الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر، رب يتمم بخير وبعد. قال المصنف والشارح رحمهما الله تعالى ونفعنا بعلومهما وعلوم مشايخنا في الدارين آمين. حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله wa anna Muhammadar Rasulullah. Kita sambung bacaan kitab Al-Jawahir Al-Lu'lu'iyah fi syarhi Arba'in An-Nawawiyah karangan Al-Imam Muhammad Al-Jurdani radhiyallahu ta'ala anhu pada hadis yang ke-8. Hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kata Nabi SAW, aku diarahkan untuk berperang dengan manusia hatta yashhadu, sehingga mereka menyaksikan. Apa maksud bersaksi di sini? Ay hatta yu'minu bi anna Allah wahidun la syarikalah, sehingga mereka beriman bahawa sesungguhnya Allah itu esa, tidak ada sekutu baginya. Wa anna Muhammadar Rasuluh, dan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasul, utusannya Allah Subhanahu wa taala. Wal muradu, dimaksudkan dengan hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, annahum idza nataqu bidzalik, kalaulah golongan musyrikin ataupun kuffar atau annas dimaksudkan di sini mengucapkan dengan kalimah ini, lam yajuz qitaluhum, maka tidak boleh untuk berperang dengan mereka. Wala yuqalu innahum amanu fi adh-dhahiri khawfan wa hum fil batini kuffarun. Jadi tidak boleh kita katakan bahawa mereka beriman pada zahir kerana takut, dan pada batin mereka masih lagi kufur. Tak boleh sebut lagi macam tu. Jadi seolah di sini bermaksud Nabi SAW cukup mengatakan kepada kita untuk berpada dengan zahir. Kalau seorang tadi dituntut untuk dia mengucap kalimah syahadah, lalu dia mengucapkan kalimah syahadah, maka mujarrad sekadar dia mengucapkan kalimah syahadah tadi dengan zahir, tidak boleh untuk kita berburuk sangka dengan mengatakan bahawa dia membatinkan kufurnya. Tidak boleh. Wa hatta huna, dan hatta dalam hadis ini harfu ghayatin wa jar, huruf ghayah dan juga huruf jar. Lianna ma ba'daha ghayatun lima qablaha wa huwa al-qitalu aw al-amru bih, ay ila an yashhadu ila akhirih. Jadi maksud harfu ghayatin, jadi bila disebut hatta yashhadu, jadi harfu tadi harfu ghayah, ay lima ma ba'daha, yani ma ba'daha iaitu apa dia? Yashhadu an la ilaha illallah. Tamam? Ghayatun lima qablaha adalah ghayah, penghujung kepada ataupun tujuan kepada apa yang sebelumnya, wa huwal qital. Jadi dengan bahasa yang lain kita boleh sebut kata berperang dengan manusia ini ghayahnya untuk apa? Untuk mereka mengucapkan la ilaha illallah. Atau harfu hatta ini adalah harfu ghayah. Jadi dia huruf. Hatta ni huruf. Dan juga apa ni disebut juga harfu jar. Dalam Quran disebut hatta matla'il fajr. Hatta matla'i. Jadi harfu jar. Tamam? Au al-amri bih, al-amru bih ay ila an yashhadu. Boleh juga kita sebut
dengan harfu jar dengan makna umirtu an uqatilan nas, saya diarahkan untuk kata Nabi SAW untuk berperang dengan manusia, hatta bermakna ila, sehinggalah mereka bersaksi bahawa tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan tidak ada dan bahawa sesungguhnya Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Wa yasihhu an takuna lit-ta'lil, boleh jadi juga hatta tadi dengan makna ta'lil, dengan makna sebab. Tamam? Kama fi aslim hatta tadkhulal jannata. Jadi hatta tadkhulal jannata. Jadi terjemahan dia aslim, berimanlah kamu, macam Islamlah kamu, hatta tadkhulal jannata ay li tadkhulal jannata. Ini dengan untuk sebab masuk ke dalam syurga. Jadi kalau kata terjemah dengan makna ta'lil, maka kita akan terjemah umirtu an uqatilan nas, saya diarahkan kata Nabi untuk berperang dengan manusia, hatta yashhadu an la ilaha illallah, agar mereka beriman kepada Allah. Sebabnya untuk mereka beriman kepada Allah dan mengakui bahawa Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Jadi boleh terjemah banyak. Jadi kalau orang ni terjemah, saya diarahkan oleh Allah untuk berperang dengan manusia sehinggalah mereka bertasyahud. Bila sebut sehingga, maknanya apa dia? Ghayah. Ya? Ataupun dengan makna ila. Boleh juga terjemah dua-dua dengan makna sehingga. Ya? Dan juga kalau terjemah dengan umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu, dengan makna ta'lil, saya diarahkan oleh Allah untuk berperang dengan manusia hatta yashhadu, iaitu dengan makna apa? Agar mereka bersaksi bahawa tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah, iaitu sebab. Maka tu pun boleh juga, tidak ada masalah. Jadi penting nahu untuk apa? Untuk terjemah. Sebab tu kalau kata nahu ni, kalau kata dalam bahasa kita lah, untuk terjemah lah. Dan kalau kata untuk bacaan, kata ulama, al-i'rab far'un 'anil ma'na. Wal ma'na far'un 'anil i'rab. Boleh kedua-dua sekali. Boleh. I'rab ni adalah furu' daripada makna, dan makna juga furu' daripada i'rab. Di macam mana kita boleh letak makna tadi yang pelbagai dengan tafsiran ataupun dengan terjemahan yang sedemikian? Karena i'rabnya. Jadi kita heranlah kalau orang tak arti i'rab, tiba-tiba terjemah kitab. Ni heran. Baca nahwu tunggang terbalik, tiba-tiba nak buat projek terjemah kitab. Ni heran. Kita heran. Kutip duit pula. Ada tak siapa-siapa nak sumbang untuk kita buat projek terjemah kitab? Tapi nahwunya, Masya Allah, Tabarakallah, macam himar. Macam keledai sebiji. Tak tahu apa. Jadi tak boleh macam tu. Sebab tu kata Imam, tengok sini dalam kitab kenaan dengan kitab Madhin Nahwi, pujian terhadap nahwu. Jadi saya selalu pesan kepada santri agar ambil berat dengan ilmu nahwu ni. Ilmu nahwu ni ilmu yang penting. Tamam? Kita tengok dalam ni, dalam Risalah Madhin Nahwi, risalah memuji ilmu nahwu, karangan Fadilatul Allamah Syekh Abdul Qadir Qassab. Apa kata beliau? Dia kata, "Lau kunta fil fiqhi kan Nu'mani aw Zufarin." Kalau kamu dalam fiqh seperti Imam Nu'man, iaitu Imam Abu Hanifah, atau Zufar, ataupun Imam Zufar radhiyallahu ta'ala anhu, Zufar ibn Huzail al-Faqih al-Hanafi, mazhab Hanafi. Ini muridnya Imam Abu Hanifah. Au ibni Idris aidan wa ibni Syaibani, ataupun fiqh kamu seperti Ibni Idris. Siapa dia? Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Ataupun seperti Ibni Syaiban. Siapa Ibni Syaiban? Al-Imam Ahmad ibn Hanbal radhiyallahu ta'ala anhu. Yang kata Syekh ni apa dia? Penyair ni sebut, "Lau kunta fil fiqhi kan Nu'mani aw Zufarin aw ibni Idris aidan wa ibni Syaibani wa fataka an-nahwu lam tuhsab idza ijtama'at fadailun nasi illa nisfa insani
Kata dia, dan tapi kamu terlepas ilmu nahu, maka kamu tak akan dikira sebagai seorang yang manusia, maksudnya sempurna. Hatta kalau kamu berkumpul padamu fadailun nas, kelebihan manusia yang lain. Maksudnya hebat, kemah dan sebagainya, tetap tak akan jadi hebat lagi, melainkan kalau kata kamu reti nahu. Illa nisfa insani, kalau kamu berkumpul pun macam-macam kelebihan Zahid, kan? Zahid. Apa dia Zahid? Illa nisfani insani, melainkan setengah manusia sahaja yang ada pada kamu. Itu. Maksudnya kamu tak jadi sempurna lagi. Tamam. Betul kita tengok apa ni, Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu sangat marah dan sangat ambil berat tentang ilmu nahwu. Dan ada seorang lelaki bercakap salah nahwu. Maka Sayyidina Umar kata apa ni, seperti mana mereka sangat ambil berat tentang kesalahan ketika mana memanah tak tepat. Itu juga para ulama di kalangan sahabat sangat, dan juga para sahabat Nabi, mereka mengambil berat tentang ilmu nahwu. Jadi ada seorang lelaki tanya kepada Arabi. Ini Arab Badui. Zaman dulu kalau nak mengaji nahwu, nak tengok bahasa, pergi ke kampung-kampung Arab. Bukan mengaji nahwu, mengaji bahasa. Jadi orang ni tanya, kaifa ahliku? Dia nak tanya kaifa ahluka, bagaimana ahli keluargamu. Tapi dia bukan cakap nahwu ni, tak tahu apa tu. Dia tanya kaifa ahliku. Faqala lahu al-a'rabi salban. Nah. Apa dia kaifa ahliku? Dia nak tanya bagaimana ahlimu, bagaimana isterimu, bagaimana anak-anakmu, sihat tak sihat. Itu sebenarnya nak tanya. Laki ni nak tanya tu, tapi silap tanya ahliku. Ahliku tanya, apa dia makna dia? Bagaimana aku akan hancur? Bagaimana aku akan binasa? Jemahan lain tu. Maka lelaki Arabi ni kata apa? Salban. Kena salib. Liannahu ajabahu ala hasabi fahmih. Walam ya'lam anna su'ala an ahlih. Fakana haqquhu an yadumma lam. Sepatutnya dhammahkan lam. Kaifa ahluk. Bukan kaifa ahliku. Jadi baca tak betul. Jam tu. Lari dia punya makna. Lepas tu kata Imam A'mash, beliau mendengar seorang lelaki lahan dalam ucapannya. Faqala man hadha alladhi yatakallam wa qalbi minhu yata'allam. Dengar ada orang bercakap di atas mimbar, tak betul. Imam A'mash kata, tu siapa yang bercakap tu? Dia bercakap, hati aku sakit, dia kata. Sakit kenapa? Kerana tak betul nahwu. Wa sami'al ma'mun lahnan fi waladi. Ma'mun siapa dia? Khalifah Ma'mun. Abul Abbas Abdullah bin Harun Ar-Rashid Al-Syahir bil Ma'mun. Ini anak kepada Harun Ar-Rashid. Ini antara a'zam khulafa Abbasiyin. Dan zaman dia lah nahdah ilmiah pada zaman Abbasi berkembang. Beliau yang apa ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, orang panggil apa? Panggil para ulama untuk terjemah kitab-kitab. Cuma masalah dia Mu'tazilah. Itu dia. Ma'mun ni Mu'tazilah. Khalifah Ma'mun dia kata apa? Dia tengok anak dia bercakap tak betul. Nahwu tak kena. Lahan. Jadi aib lah. Orang dulu kalau kata anak khalifah yang akan berucap atas mimbar, tiba-tiba nahwu tak betul. Faqala, kata beliau, ma'ala ahadikum an yata'allama al-arabiyyata yuslihu biha lisanah wa yafuqu biha aqranah. Ayasurru ahadakum an yakuna ka'abdih أو أمته فلا يزال طول دهره أسير كلمته أسير كلمته. Kata beliau, ma ala ahadikum an yata'allama al-arabiyyah. Tak ada seorang kamu yang nak mengaji bahasa Arab ni, kata dia. Yuslihu biha lisanah, boleh membetulkan lidahnya, wa yaqufu biha aqranah, yafuqu biha aqranah, dan dia akan melebihi teman-temannya. Ayasurru ahadakum an yakuna ka'abdih. Kamu gembirakan kalau kamu jadi macam hambamu, au amatih, ataupun hamba perempuanmu, fala yazalu tula dahrihi asira kalimati. Dan sentiasalah sepanjang hidupnya menjadi orang yang terperangkap dan juga yang menjadi hamba kepada kalimahnya, ucapannya, sebabkan kalau cakap tak betul. Jadi sebab tu kata Imam Abdul Malik bin Marwan pula, dia sebut al-lahnu fil nutqi aqbahu min asril judari fil wajhi.
tak betul pada ucapan nahwu ni, cakap tak kena ataupun baris tak betul ini lebih buruk daripada parut yang ada pada pada wajah dan seumpamanya. Dan juga disebutkan oleh Sa'id ibn Abdul Malik. Nah, ada seorang lelaki mai jumpa kepada Sayyidina Sa'id bin Abdul Malik. Kata dia, ta'muruni bi syi'a. Sebut itu. Ni apa dia? Lelaki ni mai jumpa. Saifullah nampak senyum tu. Boleh sambung kot. Ya. Lelaki ni dia kata apa? Dia kata kat Sayyidina Sa'id bin Abdul Malik. Dia kata, ta'muruni bi syi'a. Macam ni kalau orang kan jumpa dah habis lama, dah tak lama selesai daripada sembang, cakap-cakap, dan dia akan kata, ada apa-apa kamu nak minta kat saya? Gitu. Jadi dia cakap macam mana? Ta'muruni bi syi'a. Ada kamu nak bagi apa-apa pandangan ataupun arahan kepada saya dengan sesuatu? Apa kata Imam Sa'id bin Abdul Malik? Qala lahu na'am. Ya, saya ada benda nak pesan. Apa dia? Bi taqwallah. Dengan taqwa kepada Allah, wa isqat hadhihi alif. Dan jatuhkan alif tu. Alif apa dia? Alif syi'a. Orang tak sebut syi'a, orang sebut syai'. Ta'muruni bi syi'a. Dia kata, ada nak bagi nasihat kepada aku sesuatu? Naam, kata dia. Bi taqwallah. Yang pertama kena taqwa kepada Allah. Yang kedua, bi isqat hadhihi alif. Buang alif tu. Bukan syi'a, syai'. Faham? Ini tengok ulama zaman dulu sampai macam tu sekali dia punya nahwu dia. Masya-Allah. Last cerita. Imam Suyuti sebut dalam Fulkul Mashhun. Apa kata dia? Anna Aba Yusuf qala lil Kisai fi majlisir Rashid. Satu hari Imam Abu Yusuf, anak murid Imam Abu Hanifah, berdebat dengan Imam Kisai dalam majlisnya Imam Harun Ar-Rashid. Dalam majlis Ar-Rashid. Kata beliau, "Lau tafaqqahta lakana anbala bik." Imam Abi Yusuf kata kepada Kisai, kalau kamu belajar fiqh, saya rasa itu lebih bijak. Tapi kamu tumpu dengan nahwu. Nah, kalau mengaji fiqh lebih baik. Kamu lebih bijak dengan benda tu. Faqala lahul Kisai. Kata Imam Kisai, dia tak jawab apalah. Dia kata dah, Imam Abu Yusuf kata kat dia macam tu. Maka kata dia, "Ma taqulu fi rajulin aqarra." Dia, saya nak tanya kepada kamu satu soalan. Imam Kisai itu dia tanya soalan dekat Imam Abu Yusuf. Saya nak tanya kamu satu soalan. Seorang lelaki telah mengakui, faqala, dia telah beriqrar, mengakui satu benda. Apa dia? Kata dia, li fulanin alayya 100 dirham. Saya, kata dia, ada berhutang dengan seorang lelaki dengan 100 dirham. Dengan 100 dirham, 100 dirham, illa 10 darahim. Illa dirhaman. Okay? Kecuali 10, kecuali 1. Saya ada hutang li fulanin alayya, tamam, 100 dirham. Saya berhutang dengan seorang lelaki 100 dirham. Illa 10 darahim. Illa 10 darahim. Illa dirhaman. Kecuali 10 dirham, kecuali 1 dirham. Ada 2 kali illa. Kam sabata lahu alaihi bil iqrar. Baik, berapa banyak dia hutang? Agak. Berapa dia hutang? Jadi dia kata, saya berhutang 100 dengan seorang lain. Kecuali 10, kecuali 1. Berapa dia hutang? Tak tahu apa. Kecuali 10, 100, kecuali 10, 90. Betul? 90 kecuali 1 jadi 89. Maka Imam Abu Yusuf pun jawab sama macam kita. 89 dirhaman. Imam Yusuf kata 89. Illa 10 darahim illa dirhaman. Tolaklah. Jadi berapa yang berhutang? 89. Faqala al-Kisai, faqala lahu al-Kisai. Imam Kisai jawab kepada Imam Abu Yusuf, kata, akhta'ta. Salah. Kamu salah, kata dia. Bukan 89. Qala walima. Imam Abu Yusuf jawab, walima. Kenapa? Qala li'anna Allah Ta'ala yaqul. Imam Kisai kata, kerana Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Inna ursilna ila qawmin mujrimin illa ala lutin inna lamunajjuhum ajma'in
illa imra'atahu qaddarna innaha laminal ghabirin. Baik. Ada dua kali illa di sini. Ya. Kata kami telah mengutuskan malaikat kepada kaum yang mujrimin, kaum yang melakukan kesalahan. Illa ala Lutin, kecuali kepada ahli Lut. Nah. Inna lamunajjuhum ajma'in. Kami menyelamatkan mereka semua. Illa imra'atahu, kecuali perempuan dia pula, isterinya. Qaddarna innaha laminal ghabirin. Kami telah meletakkan dan kami takdirkan isterinya termasuk di kalangan mujrimin. Fahal kanatil mar'atu mustathnatan minal qaum aw minal alal. Illa pada imra'ah tadi ni. Dia ni istisna mana satu? Istisna pada kaum kah? Istisna pada al-Lut? Qala minal al. Kata Imam Abi Yusuf, dia istisna daripada ali Lut. Maksudnya, tadi Allah Ta'ala sebut, kami utuskan malaikat untuk menghancurkan kaum yang mujrimin. Ilhamuddin. Illa ala Lut, kecuali ali Lut. Kami selamatkan mereka semuanya. Faham? Jadi illa ala Lut maksudnya apa? Daripada kaum dikecualikan ahli Lut, ahli keluarga Nabi Lut. Kemudian illa imra'atah. Jadi illa ni kata Imam Abi Yusuf, dia istisna kepada mana? Illa adatul istisna. Adat ataupun huruf yang menunjukkan kepada apa? Untuk pengecualian. Baik dikecualikan daripada ahli Lut ke dikecualikan daripada kaum? Boleh? Maka kata Imam Abi Yusuf, dikecualikan daripada ahli Lut. Maksudnya kami utuskan malaikat untuk Zahid. Kami utuskan malaikat untuk hancurkan Zahid, kan? Bangun, so dia bangun. Kami utuskan malaikat untuk hancurkan kaum yang berdosa, yang melakukan mujrimin, ijram. Kemudian kecuali kaum Nabi Lut, kecuali perempuannya. Perempuannya apa dia? Perempuannya daripada Nabi Allah Lut AS. Jadi kecualian tadi daripada yang sebelumnya. Tamam? Qala minal al. Qala fakam thabata minal iqrar. Kalau macam tu, berapa dia berhutang? Agak-agak. Berapa? 90. Tamam? Itu 90. Jadi kalau kata kita sebut, seorang lelaki kata, li alayya, li fulanin alayya 100 dirham. Illa 10 darahim. Tolak 10. 100 tolak 10. Jadi berapa? Tolak 90. Betul? Jadi 90. Kemudian illa dirhaman. Jadi berapa? 1. 1 ni daripada mana? 1 ni daripada 10. 1 tolak 10 jadi berapa? Jadi 9. 100 tolak 9 jadi berapa? 91. Sebenarnya hutang dia berapa? 91. Boleh faham ni? Hutang dia 91. Baik, dari mana dia jawab? Daripada Nahu. Daripada Nahu. Tapi kalau tak erti Nahu, orang kata apa? Orang kata ni adalah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kena kira macam yang kita kira pada permulaan. Pada Allah Ta'ala sebutkan tadi mengikut turutan tadi. Boleh? Mengikut turutan sebut. Illa yang kedua, maksudnya kecuali daripada yang 10. Bukan kecuali daripada yang 100. Jadi kalau kita kira kata dia kecuali daripada yang 100, maka dia akan jadi 89. Dan sebenarnya hutangnya 91. Baik. Jadi seolah Imam Kisai nak kata apa? Pandai Nahu pun penting. Itu yang nak abang. Bukan hanya faqih saja. Kena reti Nahu. Tak boleh faqih saja, kena reti Nahu. Faham alif? Gelak apa Yuldan? Gelak ke orang. Jangan dia reti ingat. Baik. Yang tu Nahu. Nahu ni penting. Sangat-sangat penting. Tapi ada orang dia bangga dia tak reti Nahu. Dia boleh bangga pula. Ada orang kata saya tak arti Nahu. Ada orang kata saya baca tak betul. Tak apa, saya suka dengan benda. Apa? Lepas tu kerja nak komen orang. Komen orang tu, komen orang ni, react orang tu, react orang ni, sembang pasal orang tu, sembang pasal orang ni.
Ajaib betul. Zaman lah zaman ajaib. Zaman mengaku kebodohan, kemudian bangga. Ini zaman akhir zaman. Nah. Orang dulu malu orang nak sebut yang tu. Orang dulu kalau tak arti nahu, bila ditegak pula tak arti nahu, jam terus. Habis. Dia jadi macam, orang panggil apa, enjin start. Tak boleh nak bergerak dah. Tak, zaman lah dia bangga dengan benda tu. Dan zaman lah, semua pakat boleh jadi, apa ni, nak cakap apa saja, walaupun nahu tak arti. Allahumma barik lana fi Rajab, kan? Wa Sya'ban, wa Ramadan. Wa balighna Ramadan. Sebuhlah baris. Buh baris semua. Allahumma barik lana fi Rajab. Rajab itu pun ada mazhab juga, dipanggil mazhab sukun taslam. Dipanggil mazhab sukun selamat. Ini mazhab sukun orang panggil. Mazhab sukun ni memang selamat insya-Allah. Baca sukun selamat. Jadi ada mazhab dia, ada madrasah sukun taslam dia panggil. Baca semua sukun. Tak payah buh baris. Jadi selamatlah dia. Nah. Tu kalau buh ni, kalau buh Allahumma barik lana fi Rajab, lagi sekan. Tu Melayu terus. Keluar terus pada hadis. Tak tahu hadis mana. Nak baca Rajabin ke, nak baca Rajabah. Nak baca Sya'bana ke Sya'banin. Boleh ke baca Sya'banin? Nah, wa balighna Ramadanin. Lagi sekan. Berterabuk aduk habis semua. Nah, sampai tak tahu apa. Sebab tu aib kalau zaman dulu kalau kata berada di atas mimbar bercakap, apatah lagi baca hadis. Kata sebahagian ulama, hadis Nabi kata man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Termasuk padanya adalah yang membaca hadis Nabi tapi nahunya tidak betul. Faham? Baca hadis Nabi tapi nahu tak betul. Itu termasuk man kadzaba alayya muta'ammidan. Ini orang yang menipu kepada Nabi dengan sengaja. Faham? Waktu mengaji kita baca tak betul, tok guru tegur, itu biasa. Itu untuk apa, melatih bacaan kita. Sebab ada teguran daripada guru. Yang masalahnya ketika kita telah berada di hadapan, maka ketika tersebut kalau berlaku kesilapan juga dengan yang dimaafkan, maka itu tidak ada masalah. Yang itu biasa, kerana tidak ada manusia yang sempurna. Cuma kalau kesilapan tadi berlaku pada benda yang sepatutnya tidak bolehlah berlaku silap dalam perkara kecil macam tu, maka ianya adalah suatu kebodohan, bukannya kesilapan. Minta maaflah 3 kali pun. Jadi kita kata patut tak salah tu. Zahabtu ilal madrasatu. Tu kira kita kata yang ni isna ihtimaj mana kita tak arti ni. Ada tak? Nahu kok mana ada ni? Ilal madrasatu ni. Kan? Ma'al ustaza. Tu dia. Pikuk mana dah. Lagi tak tahu nak buh makna apa, tak tahu. Sebab tu kalau baca nahu betul saja, insya-Allah maknanya boleh tak. Sebab tu ada orang kata, "Apa nak nahu betul? Buka kamus saja lah." Tak kena. Kalau dia dah mengaji nahu, baru dia akan tahu ya pentingnya nahu untuk letak makna. Penting nahu untuk letak makna. Nak makna bukan letak dengan kamus saja. Kan kita buka-buka tengok harfu ghayah wajar. Lianna ma ba'daha ghayah lima qablaha. Nah, semua tak buat beri. Kan? Wa huwa al-qital aw al-amr bih. Ay ila an yashhadu. Ilah tu. Ni alif lam kha ilah. Ilah ni dia kata waktu ni Syekh tengah duk buang dia punya kurma lekat kat kongkong tu. Ilah tu. Ilah ni ni orang panggil apa ilah? Ila akhirih. Ini dipanggil nahd. Dipanggil nahd. Nahdul Arabi, satu ringkasan yang diletakkan untuk menunjukkan pada makna tertentu. Maknanya ila akhirih. Jadi Nahdul Arabi ni apa dia? Kataba wa lam yuntaq. Ditulis tapi tidak dibaca macam tu. Ditulis saja macam tu tapi jangan baca macam tu. Dia kena baca penuh. Ilah, jangan baca ilah, kena baca ila akhirih. Jadi satu saja. Ha dalam tahdis. Kita baca hadis, qala haddatsana fulan, ada huruf ha. Ha tu boleh baca ha. Walaupun tu nahd. Ha tu ya boleh baca. Hak lain tak boleh. Jumpa belakangnya ni dia baca Dia baca betul tu dia kata hak ni Syekh ni dia tulis dia letih. Bila letih tu belakang tu kata letih dia tulis ni kan intah.
Faham apa ni Afif? Baca macam tu kau buat malu kau orang tu ya. Panggil malu ni. Naya Pak Karim ni panggil. Wa'lam anna al-ulama'a ikhtalafu. Para ulama khilaf dalam bab ni. Sikit lagi. Halil afdalu maddul alif. Maddu alif la an-nafiyati min la ilaha illallah au qasruha. Ulama khilaf. Mana afdal? Memanjangkan alif la an-nafiyah min la ilaha illallah. Kita baca macam tu kah? Au qasruha, ataupun baca la ilaha illallah. Kan nak baca la ilaha illallah. La tu, la nafiyah tu. Panjangkan la. Nah. Faminhum, antara para ulama kata, man ikhtara al-madda. Nah. Ada sebahagian memilih memanjangkan mat tadi. Mat kan alif pada la nafiyah, iaitu la ilaha illallah. Macam gitu. Tujuan dia apa dia? Lam ta'lil. Liyastash'ira al-mutalaffizu biha nafiyal uluhiyati an kulli mawjudin siwallahi ta'ala. Iaitu untuk mendatangkan perasaan bagi yang menyebutnya tadi, mutalaffiz biha, iaitu yang melafazkan dengan apa? Dengan alif. Ha tu kembali kepada alif. Apa dia? Nafiyal uluhiyah, menafikan uluhiyah, iaitu ketuhanan kepada setiap yang mawjud kecuali kepada Allah. Jadi sebab tu dibaca panjang. Wa minha, sebab tu kalau dalam wirid, dalam kita kalau kita ikut tariqah dan seumpamanya, sebut la panjang sikit, dia main perasaan yang mendalam. Sebahagian lagi ulama pula man ikhtara al-qasra, memilih memendekkan kalimah, iaitu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita duk tahlil. Li'alla yamuta, li'alla yamuta qabla at-talaffuz bi dzikrillah ta'ala. Agar tidak mati sebelum mengucapkan zikir la ilaha illallah. Takut tadi kita sebut la, mati. Tak ada sebut la ilaha illallah. Jadi tu kalau orang tu nak mati dah, tapi sebut kat dia la ilaha illallah, yang sebut la ilaha illallah, kan kita sebut itu kan selalu kalau orang nak meninggal. Hak ni pilihan kedua, pandangan kedua kata jangan sebut macam tu, sebab takut dia mati waktu sebut la. Tengok nak sebut tu la, dia pun dia ikut kita. Kawan nak nazak waktu kita tepi-tepi dia, ucap mengucap ni la ilaha, kawan pun dengar la, la berhenti dekat tu ya. Orang kata pi ngayak tu. Saya pun tak cari lagi ni, main mana pi ngayak tu. Saya dengar pi ngayak tu, tak rupanya ayak tu. Heranlah, pi ngayak tu. Dari mana kalau ada siapa boleh habaq beritahu lah pi ngayak tu. Ada tahu apa dia Wildan? Kita lima dulu pernah duduk. Pi ngayak tu. Kok ni, kok zaman dulu kok depa guna ayak tu kok makan kat kedai makan. Lepas tu jamu-jamu ayak. Tu sembanglah kat kedai kopi kot lebih kurang kot. Dan kita nak tahulah. Sembang kedai kopi tu. Lepas tu pali-pali kawan ni paku dia, tak ada nak minum ayak. Balik dengan ayak tu dia. Pergi dengan ayak tu tak minum habis lagi. Pergi dah. Boleh jadi kot. Tapi kalau ada apa ni sebab lain boleh bagi tahu lah. Kok ada kata saya pernah dengar sendiri daripada pemula bagi kalam tu. Pi ngayak tu. Zaman hantuh dia kata. Hantuh yang sebut pi ngayak tu. Baik, wal mukhtar. Dia kata ni kalau dipilih dengan pandangan kata pendek baca la ilaha illallah tadi, kerana la yamut qabla at-talaffuz bi dzikrillah ta'ala, agar tidak mati sebelum mengucapkan la ilaha illallah. Wal mukhtar, pandangan yang terpilih. Apa dia? Ni tengok anak ni comel. Apa ni? Orang panggil apa? Pagi ni kita dapat satu faedah tentang nak baca la ilaha illallah, nak baca panjang la ke nak pendekkan la. Ada dua pandangan. Satu pandangan kata panjang, pandangan kedua yang kata pendek. Pandangan pertama ada dia punya ta'lil dia, iaitu dengan sebab untuk mendatangkan perasaan. Yastash'iral mutalaffizu biha
Untuk apa? Nafiyal uluhiyah, untuk menafikan ketuhanan selain daripada Allah. Yang kedua, untuk mengelakkan daripada mati sebelum habis sebut la ilaha illallah, maka dipendekkanlah. Pandangan yang terpilih, al-mukhtar, qaulul fakhri jam'an bainal qaulain, iaitu kalam fakhr. Siapa fakhr? Hafiz? Mana Hafiz? Siapa fakhr? Qaulul fakhri Imam Fakhruddin Ar-Razi. Nah, Imam Fakhruddin Ar-Razi. Jadi kata Imam Fakhruddin Ar-Razi mengumpulkan antara dua qaul tadi. Qaul yang kata panjang, qaul dengan kata pendek. Pada la tu. Kata beliau, al-afdalu liman yuridul islama al-qasru. Kata beliau, orang yang nak masuk Islam, maka eloklah baginya memendekkan la. Walil muslimi al-maddu ila sab'i alifat. Dan kalau bagi orang muslim pula, elok kalau dipanjangkan la sampai pada berapa tahap? 7 alif. Berapa 7 alif? Wa tu'addu kullu alifin biharakataini min harakatil asabi'. Nah, dan dikira setiap alif tadi dengan harakatain. Jadi macam mana? La ni. La ni satu alif. La satu alif. Jadi berapa alif? 7 alif. 7 alif berapa harakat? 14 harakat maksudnya. 14 harakat. Jadi la, oh tu dia. Panjang. 7 harakat. 7 harakat pada 7 alif. 7 alif maksudnya kali 2 sama dengan 14 harakat. Nah, min harakatil asabi' mutawaliyah. Nah, mutawaliyah maksudnya kira dengan sekali. Mutawaliyatan muqarinatan linnutqi bil mad. Fa in zada 'ala as-sab'i, kalau tambah lebih pada 7 kurih. Hasim tambah 7 Hasim. Nah, jadi 8. Nah, 7 campur dengan Hasim jadi 8. Nah, fa in zada 'ala as-sab'i kurih. Kalau tambah 7 jadi makruh. Jadi kalau ditambah jadi 8 mat, makruh hukum dia. Wa qila hurim. Kata sebahagian pandangan kata haram hukumnya menambah lebih daripada 7 alif. Jadi sekat 14 harakat saja. Jangan lebih pada tu. Lebih pada tu sebahagian kata makruh, sebahagian lagi kata haram. Tamam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nanti akan sebut wa warada fil hadits syarif man qala la ilaha illallah wa maddaha hudimat lahu 4,000 zambin minal kabair. Sebut dalam hadis, siapa yang sebut la ilaha illallah wa maddaha, dan dia memanjangkan la, itu maksud dia. Jadi maddaha tu kita tahulah, maddaha ha kembali kepada apa? Kembali kepada alif pada la nafiyah. Tamam, alif dia tu. Ha tu kembali kepada alif yang ada pada la nafiyah. Hudimat lahu 4,000 zambin minal kabair. Maka akan gugur daripadanya 4,000 dosa daripada dosa besar. Kalau baca macam tu. Jadi baca la ilaha, ni kalau dibuat macam tu. Tamam. Kalau tariqah apa ni Samaniyah, Syekh Tuan Guru Haji Mak Saman Kati, kalau tang la ilaha illallah tekan macam tu. Saya tengok sendiri ada Tuan Guru Haji Abdullah ayah pada Ustaz Siraj ni. Kalau dia baca tu ni terketak tangan ni. Kalau baca, waktu tengah baca tu terketak tangan. Dia main tu ya, perasaan tu. Wildan. Dia kalau dia tidur, dia senyap. Dia tidur dia kata apa? Dia bangkit tidur tu dia jadi gelabah. Tapi kalau dia tak tidur pagi tu, dia gelak tu sepanjang majlis. Nah. Ni kawan hang Mujibur Rahman. Mujibur Rahman ke? Mujibur, tu kawan tau. Baik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sila. Santri Zawiyah ni macam-macam. Dia ada ahwal dia. Nah, Saifullah cakap Saifullah. Cerita tak habis dia senyum lah.
Macam mana tidur semalam okey no? Pagi tadi serap